Hai semua, selamat kembali dalam recap dagangan sesi Asia. Pasaran saham didagangkan bercampur-campur hari ini berikutan kejatuhan di Wall Street semalam. Pasaran saham Aussie menamatkan siri kemenangan 4 harinya, manakala pasaran saham New Zealand kekal hampir tidak berubah. Pasaran ekuiti Jepun pula meningkat dengan ketara melanjutkan keuntungan 2 sesi sebelumnya. Penjualan dalam pasaran saham telah meningkat disebabkan oleh kebimbangan inflasi dan kemelesetan. Selain itu, pelabur menjangkakan bank-bank pusat utama akan menaikkan kadar lebih tinggi. Menurut kajian Bloomberg, 12 daripada 23 bank pusat dijangka mengetatkan lagi dasar moneterinya, manakala hanya 9 bank dijangka beralih kepada pelonggaran moneteri dan baki 2 bank lagi akan mengekalkan kadar pada tahap semasa. Kebanyakan bank pusat masih belum menaikkan kadar faedah ke paras puncak. Walau bagaimanapun, apabila sampai masanya, bank-bank pusat akan menyemak semula pendirian mereka dan meneruskan kenaikan kadar. Namun situasi ini hanyalah ramalan. Malah semalam spekulator terkejut dengan komen yang agak hawkish daripada dua pembuat dasar Fed. Presiden Fed San Francisco dan Atlanta berkata bahawa kadar penanda aras harus dinaikkan melebihi 5.0%. Raphael Bostic menegaskan bahawa kadar mungkin kekal tinggi walaupun untuk beberapa tempoh pada tahun 2024. Mary Daly pula memberi lebih banyak kenyataan hawkish. Beliau tidak menjangkakan perbincangan mengenai menaikkan sasaran inflasi Fed melebihi 2%. Setakat ini, inflasi tidak menunjukkan sebarang tanda penurunan yang stabil. Selain itu, beliau juga menjangkakan inflasi tidak mungkin berkurangan sehingga tahun hadapan. Itulah sebabnya ucapan Jerome Powell hari ini di forum di Stockholm akan menjadi tumpuan. Spekulator akan mencari petunjuk tentang keputusan kadar Fed pada 1 Februari. Oleh itu, pada jam-jam terakhir sesi dagangan Amerika adalah mungkin sangat tidak menentu. Kenaikan harga dolar juga tertangguh menantikan ucapan Powell. Selepas kejatuhan mendadak ke paras terendah 7 bulan pada 102.9, dolar AS tidak dapat membuat pemulihan dalam sesi Asia. Komen hawkish penggubal dasar Fed menyebabkan gelombang penjualan menolak dolar AS ke bawah berbanding pesaing-pesaing utamanya. Akibatnya, ia menurun ke paras 103 menjelang penutupan hari Isnin. Pada pagi Selasa, ia didagangkan berhampiran 103.2. Mata wang AS mungkin kekal agak tidak menentu sehingga ucapan Powell. Walau bagaimanapun, ia mungkin kekal lemah untuk jangka masa yang panjang memandangkan banyak komen hawkish daripada Federal Reserve. Dolar AS bergerak dalam julat sempit 103.1 sehingga 103.3 semasa sesi Asia. Sementara itu, kenyataan Gubernur BOJ nampaknya tidak memberi kesan kepada pasaran. Namun, ia tidak bermakna ucapan beliau tidak mengandungi sesuatu yang baru. Hakikatnya, Haruhiko Kuroda masih berdegil dan berpegang kepada dasar moneteri yang sangat longgar. Beliau berhasrat untuk mengekalkannya sehingga gaji meningkat dengan ketara. Namun begitu, setakat ini hanya inflasi yang meningkat di Jepun. Inflasi melonjak kepada 4% pada bulan Disember, memecut pada kadar terpantas dalam tempoh 4 dekad. Akibatnya, pasaran terpaksa menaikkan harga dan ditanggung pengguna. Atas sebab ini, sesetengah penganalisis percaya bahawa pihak pengawal selia mungkin akan meninggalkan pendirian doviznya. Dilaporkan pada mesyuarat seterusnya yang dijadualkan pada 18 Januari, BOJ boleh menyimak semula ramalan inflasinya. Mungkin juga terdapat pengumuman tentang gubernur baharu. Oleh itu, kemungkinan pembalikan dasar adalah agak tinggi. Mata wang yen pasti akan meningkat walaupun di tengah-tengah sedikit perubahan dalam dasar moneteri. Ia baru-baru ini mempunyai korelasi yang tinggi dengan keputusan kadar Fed dan pergerakan bond kerajaan Amerika Syarikat. Hari ini, mata wang Jepun cuba mencecah paras 131.4 berikutan dolar AS yang semakin lemah.
Namun percubaan itu gagal, ia masih kurang kekuatan berbanding dolar. Pasangan dolar yen meningkat pada sesi Asia bergerak dalam julat atas pada 131.4 sehingga 132.3. Ia mungkin sekali lagi cuba pulih ke paras tertinggi hari sebelumnya yang terletak pada 132.65. Walau bagaimanapun, pasangan mata wang itu didagangkan dengan lebih rendah pada 132.0 pada waktu pagi. Mata wang komoditi juga berjaya membuat kemajuan berikutan kejatuhan mata wang AS. Selain itu, China yang dibuka semula sepenuhnya telah mendorong permintaan untuk aset-aset berisiko. Walaupun dengan semua faktor ini, Aussie merosot ke dalam julat sempit 0.6887 sehingga 0.6929. Trajektori selanjutnya pasangan AUD-USD akan bergantung terutamanya pada pergerakan dolar AS. Dalam sesi Asia, ia didagangkan dalam koridor menurun berhampiran tahap 0.6907. Seperti yang dilihat, dolar New Zealand mempunyai trajektori yang sama. Ia didagangkan dengan keuntungan kecil berhampiran tahap 0.6379. Dalam sesi Asia, ia turun naik dalam julat sempit di antara 0.6360 sehingga 0.6387. Adakah dolar AS boleh pulih hari ini? Kita akan ketahuinya beberapa jam sahaja lagi. Pedagang turut menjangkakan laporan inflasi AS yang akan diketahui pada hari Khamis. Jangan lepaskan ulasan kami yang seterusnya. Tekan butang langgan dan dapatkan perkembangan pasaran di hujung jari anda. Terima kasih dan jumpa lagi.